Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Baiklah, masih lagi dalam tajuk haba, tapi kita akan beri penekanan lebih dalam tajuk perubahan suhu air. Ini adalah apa yang kita akan belajar pada hari ini. Takat beku air, takat didih air, dan juga membina carta palang bagi perubahan suhu air. Baik, sekarang kamu tengok gambar ni. Okey, ini adalah gambar. Okey, ini termometer. Termometer ni berada dalam bekas yang berisi ais batu. Okey, ini ais batu. Apabila termometer berada dalam bekas yang berisi air batu ni, bacaan pada termometer mencatatkan 0 darjah Celsius. Kenapa? Kerana 0 darjah Celsius tu adalah takat beku air. Okey, sekiranya termometer ni sekiranya bikar yang berisi ais ni dibiarkan atas meja dalam bilik. Okey, tengok kat gambar sebelah ni. Ini adalah selepas 40 minit. Okey, selepas 40 minit, ais tadi akan mencair menjadi air. Ini air. Jadi, bila dia dah mencair menjadi air, kamu tengok bacaan pada termometer ni. Ini termometer, tengok bacaan dia. Bacaan dia adalah 26 darjah Celsius. Okey, bacaan dia dah meningkat. Tadi bacaan pada termometer 0 darjah Celsius. Sekarang bacaannya dah menjadi 26 darjah Celsius. Apa yang berlaku? Maksudnya, ais tadi telah menerima haba daripada persekitaran dan menjadi cair tu. Dia dah cair sebab dia menerima haba. Kemudian suhu dia pun meningkat kerana menerima haba. Baiklah. Seterusnya, bekas bikar yang berisi air tadi, okey, dibiarkan yang 26 darjah Celsius tadi tu, okey, diletakkan atas api. Okey, ni. Okey, nampak tak ada api kat bawahnya? Okey, maksudnya air tu dipanaskanlah atas api, maksudnya airnya dipanaskan. Air tu dipanaskan, jadi selepas 15 minit air tersebut dipanaskan, kamu tengok bacaan pada termometer menjadi 100 darjah Celsius. Okey, kenapa 100 darjah Celsius? Sebab 100 darjah Celsius itu adalah takat didih bagi air. Maksudnya air yang dipanaskan atas api tadi, dia menerima haba daripada 26 darjah Celsius, kemudian dia menjadi 100 darjah Celsius. Suhunya sudah meningkat kerana dia menerima haba dan mencapai suhu takat didih iaitu 100 darjah Celsius. Okey, mari kita tengok perubahan suhu air. Okey, sepatutnya kita jalankan eksperimen dekat sekolah. Tapi memandangkan dalam keadaan pandemik ni kita tak dapat jalankan eksperimen. Cikgu tunjuk gambar lah. Ini gambar yang macam mana nak jalankan eksperimen. Air dipanaskan atas api, kemudian termometer ni digantungkan. Okey, kamu akan semak bacaan pada termometer ni pada setiap minit. Okey. Jadi ini adalah jadual yang direkodkan apabila air dipanaskan. Ini contohlah sebab kita tak dapat buat dekat sekolah. Ini contoh jadual perekodan pemanasan air. Okey. Jadi daripada jadual ni kita akan membina carta palang. Baik. Okey, ni jadual tadi. Okey, tengok masa 0, 5, 10, 15, 20. Kemudian tengok suhunya 35, 65, 95, 100, 100. Okey, 100 tu maksudnya dah mencapai takat didih. Okey, ini adalah carta palang daripada jadual yang dekat sebelah ni. Okey, ini jadual. Kita akan bina
carta palang yang kat sebelah ni. Okey, macam mana nak bina? Okey, cikgu sebab tak ada pembaris. Tapi kamu guna pembaris ya. Okey, buat garisan ke bawah macam ni. Okey, contohlah ni garisannya. Okey, kemudian kamu labelkan garisan yang kamu dah buat tadi. Kecil padam sikit ni. Garisan yang kamu dah buat tadi, kamu labelkan. Okey, yang dekat bawah ni kamu labelkan masa. Okey, yang dekat atas ni kamu labelkan suhu air. Okey, lepas dah labelkan macam tu, kamu tulis nombor di tepi pada garisan tu lah. Okey, pada masa ni kita ada 5 masa kan. Okey, 0, kamu tulis 5, 10, 15, 20. Okey, kamu tulis kat bawah ni, yang nombor ni. Kemudian yang dekat tepi tu, kamu tulis dalam gandaan 20. Kamu tulis 0, 20, 40, 60, 80, 100. Okey, kita lebihkan sikit, 120. Okey. Setelah itu, kamu tengok masa 0 minit. Masa 0 minit, bacaan suhu air adalah 35 darjah Celsius. Jadi, kamu lukis palang. Okey, palang ni yang bawah ni hitam ni. Kamu lukis palang. Okey, pada bacaan 35. Bacaan 35 tu nak tengok dekat mana? Okey, dekat sinilah yang tepi-tepi. Yang dekat tepi ni, bacaan suhu air tu. Tengok pada 35, berhenti pada 35, kemudian lukis palangnya. Okey, sama juga dengan masa 5 minit. Masa 5 minit, bacaan suhu air adalah 65 darjah Celsius. Okey, jadi 65 darjah Celsius dekat sini. Jadi, kamu akan lukis palang, berhenti pada bacaan 65. Kemudian tulis. Okey. Boleh ya? Dan seterusnya untuk masa 10 minit. Kamu lukis palang pada bacaan 95. Masa 15 minit, kamu lukis palang pada bacaan 100. Masa 20 minit, kamu lukis palang pada bacaan 100. Ikut masa dan suhu air yang direkodkan dalam jadual ni. Kemudian lukis palangnya. Macam inilah cara lukis carta palang. Pastikan carta palang kamu ada label. Okey. Kemudian ada bacaan dia. Itu carta palang yang lengkap. Ini adalah carta palang bagi situasi air menerima haba. Ini bagi situasi air menerima haba. Maksudnya awak tengok suhu air tersebut semakin meningkat. Suhu air pada carta palang ni semakin meningkat. Maafkan tulisan cikgu. Okey. Ini suhunya semakin meningkat. Tapi apabila air dah mencapai takat didih iaitu pada 100 darjah Celsius, suhunya kekal sama. Ini suhunya kekal sama. Yang tadi meningkat, nampak anak panah cikgu naik ke atas. Okey, kemudian yang ini suhunya kekal sama, anak panah cikgu mendatar. Okey, ini situasi menerima haba. Okey, sekarang kita tengok yang ini jadual ni, jadual air tersebut dibiarkan atas meja. Okey, ini jadual air dibiarkan atas meja. Kamu tengok, perhatikan masa kita buat masa 2 minit, 2 minit 2 minit, 4 minit, 6 minit, 8 minit. Setelah 8 minit dibiarkan atas meja, tengok perubahan suhu air tu. Okey. Suhu air semakin menurun dia punya bacaan daripada 100, 90, 80, 70 menjadi 60 pada minit ke-8. Okey, sekarang kita tengok carta palang dia.
Okey, ini adalah carta palang bagi jadual yang dekat sebelah ni. Ini jadual kat sebelah. Ni jadual sebelah. Okey. Daripada jadual ni, kita akan hasilkan carta palang di sebelah ini. Sama juga macam tadi, kamu buat garis ke atas, dari atas turun ke bawah dan juga ke tepi. Okey, buat garis macam tu. Bentuk L lah. Garis tu bentuk L. Okey, kemudian pastikan kamu labelkan garisan yang bentuk L kamu. Paksi kamu tadi. Kamu pastikan kamu label. Okey, yang bawah ni kamu label masa. Yang dekat tepi ni, kamu label suhu air. Okey, setelah label, kamu kena buat senggatan nombor dia. Okey, yang dekat bawah ni masa ni, okey, ikutlah masa dalam jadual tu. 0, 2, 4, 6, 8. Okey, kemudian suhu air yang dekat tepi ni, okey, kamu buat bacaan dalam gandaan 20, 40, 60, 80, 100. Okey, kita lebihkan sikit 120. Sama macam tadi. Okey, pastikan kamu tulis nombor ni. Kemudian setelah dah tulis tu, kamu tengok masa 0 minit, suhu air 100. Kamu sama macam tadi, kamu buatlah palang. Kamu lukis palang yang warna hitam ni kan. Kamu lukis sampai atas ni, sampai bacaan 100, kamu berhenti. Okey, buatlah kotak palang tu. Sama juga minit kedua, okey, bacaan suhu airnya adalah 90. Lukis palang, naik atas sampai bacaan 90. Okey, lukis kotaknya. Dan seterusnya sama juga bagi masa ke-4 minit, masa ke-6 minit dan masa ke-8 minit. Okey, lukis palangnya. Sekarang kamu tengok palang kamu. Okey, daripada bacaan 100, dia menurun kepada 90, 80, 70 dan 60. Suhu air tu sudah menurun. Okey, bacaan suhu air tu dah menurun. Kenapa? Sebab air dah kehilangan haba. Kerana air kehilangan haba. Sebab tu bacaan dia menurun. Haba tu dah pergi ke persekitaran. Air dah kehilangan haba ke persekitaran. Haba yang ada dalam air tu, okey, dia bergerak ke persekitaran. Persekitaran sekarang lebih, suhu dia lebih rendah daripada air dalam bikar. Jadi setelah haba dibebaskan ke persekitaran, jadi suhunya menurun. Ini adalah situasi bagi kehilangan haba. Apabila suhu air menurun, maksudnya air tersebut kehilangan haba. Okey, maafkan tulisan cikgu. Okey, ini situasi bagi kehilangan haba. Tadi apabila suhu meningkat, itu menerima haba. Apabila suhu menurun, air kehilangan haba. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Sekiranya kamu masih kurang faham, kamu boleh bertanya dengan cikgu ataupun kamu boleh rujuk buku teks. Selain daripada itu, kamu boleh juga tengok YouTube, video-video yang lain ataupun kamu boleh Google. Terima kasih.